di A dia compare pula dengan I. So mana datang dahulu, A lebih kecil daripada I. So bila A lebih kecil dengan A, comparison ni pasti akan memulangkan nilai less than 0. Okay, less than 0. Itu maksudnya. So kalau bila you compare benda macam tu untuk sort kan, untuk sort maksudnya you kena tahu yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, right? So you boleh gunalah salah satu rule kat sini lah. Hasil daripada comparison awak ni, maka you boleh guna salah satu rule yang ada dekat sini. Okay. So kalau you nak buat secara sorting isi yang menaik, maksudnya kena guna yang less than lah. Okay. Bila swap, then you kena swap lah. You kena swap. Kalau you menggunakan bubble sort lah. Swap seperti mana yang tu. Basically itu apa yang perlu awak lakukan lah. So kalau awak nak menggunakan memang you kena menggunakan method compare to, tak ada cara lain. Memang kena menggunakan method compare to lah. Okay, kalau you nak compare string, maksudnya kalau you nak sorting, nak compare string. Kalau nombor senang, kalau nombor kita boleh guna ni relational operator greater, less, on. Tetapi kalau you nak compare string, dalam kes ni you nak compare string. Okay, bila nak compare string, jawapannya you kena guna method compare to lah. Dan juga bermaksud kalau kita compare string terhadap kita punya brand, okay, dah betul, maka tak perlulah nak compare dengan menggunakan awak punya price. Maksud awak terus boleh swap lah. Tetapi kalau awak comparison awak ni menghasilkan nilai sama dengan kosong. Pasal tulis lebih besar daripada kosong lah, silap. Yang ni bukan lebih besar daripada kosong. Dia adalah sama dengan kosong. Okay, tu. So kalau ianya tu maksudnya sama dengan kosong, ini adalah rule yang ketiga. Kalau ianya equal to, maksudnya ianya setara dengan kosong. Termasuk comparison nombor pertama dengan nombor kedua ni, dia adalah identical. Identical maksudnya sama. Okay? Comparison tu sama, kalau sama dia akan pulangkan nilai kosong lah. So bermaksud kalau ianya sama, maksudnya dia akan pulangkan nilai kosong lah. So kalau ianya sama, barulah you kena compare pula berdasarkan dia punya price. Price mana yang lebih kecil, then you kena swap lah. Itu bermaksud di sini comparisonnya dia tengok terhadap dua value. Jikalau brandnya you tak boleh compare maksud di sini you tak boleh buat keputusan sama ada dia nak swap ataupun tidak, maka you kena tengok dia punya price dia. Itu caranya. Kalau dah setakat tengok dia punya brand dah boleh swap, then awak tak perlu nak tengok dia punya price. Okay, itu caranya lah. Okay, ada soalan nak tanya? Sir. Ya. Hari tu saya ada tanya yang saya ada masalah problem file teks tu. Okay, Saya cubalah soalan satu tu. Saya nak display balik. Okay. Soalan tak minta tapi saya buat. Saya nak tengok. Tapi bila saya display, dia tak keluar apa-apa. Memanglah file awak kalau perasan dalam format ni, kita menggunakan nama file yang sama untuk proses read dan juga untuk proses write. Selepas you berjaya baca, misalnya kalau you pilih bacaan untuk read, selepas you baca read, awak faham tak? Lepas tu you baca pula data untuk write. So bila you baca write, you pasang dekat atas tu, you clear, bermaksudnya you akan clear data yang berada di dalam record yang asal. So that's why data dia akan flush. Maksudnya data yang file yang asalnya ada data, bila you buat pilihan untuk write, bermaksud dia akan clear data in the previous, dia akan ambil konsepnya sebenarnya data yang kita baca, kita akan simpan dalam array list. Okay, so daripada array list tersebut, maka kita akan store balik ke dalam file. Tetapi kita menggunakan nama file yang sama, iaitu product in. So that's why kalau you gagal untuk baca, you simpan dalam array list dan kemudian you tak letakkan data balik semula ke dalam awak punya file, bermaksud you gagal untuk buat benda tersebut. That's why awak punya data akan jadi kosong, tak ada apa dalam file tersebut. Sebabnya dia dah clear dah data tersebut selepas you lakukan proses untuk read. So that's why kalau soalan ni you tak boleh buat, misalnya you buat separuh, you compile. Lepas tu you nak tengok output, dia memang ada masalah. You kena buat the whole program tersebut, baru you boleh compile. Kenapa saya kata you kena buat macam tu? You perasan tak file ni, dia combine semua. Kelas awak, kemudian main method, semua di dalam satu file. Inilah kelemahan kalau you buat format yang macam ni.
Tetapi dah RP dia buat macam ni, dia tak pecahkan kepada kelas-kelas yang berasingan. Maksudnya kalau you nak run, you kena pastikan bahawa awak jawab soalan A hingga soalan H terlebih dahulu. Okay? Dalam pilihan menu awak tu, awak kena jawab benda tu dahulu. Kemudian barulah you boleh compile. Okay? So kalau tidak, memang awak nak tengok awak punya output, dia akan ada masalah sedikit lah. Okay? Okay. Awak punya output maksudnya bila you pilih untuk ni data tak ada kan, itu masalahnya. Data tak. Soalan saya, bila awak baca data tu masuk tak dalam senarai? Masuklah dalam list awak. Awak kena check dahulu yang tu. Okay? Cara nak check, selepas you baca, walaupun soalan tak minta, you terus print. Lepas baca terus you print. So kalau you print daripada array list awak lah, itu cara kita buat tracing. Kalau program macam ni, kita terpaksa trace macam tu lah. Maksudnya selepas kita berjaya baca, maksudnya file tersebut kita read daripada file input, kemudian kita simpan ianya di dalam awak punya array list. Selepas simpan dalam array list, why not you display balik daripada array list? Kalau dia berjaya display berbalik, maksudnya data yang awak baca daripada file input awak dah berjaya disimpan di dalam awak punya senarai awak, iaitu senarai array list awak. So kita boleh verify. Cara macam itulah kita nak verify. Tapi kalau kita baca, tiba-tiba bila kita nak print, dia tak print apa bermaksud something wrong pada proses bacaan kita. Bermaksud file yang dia cuba baca, you tak berjaya simpan di dalam awak punya array list. So kita boleh identify sebenarnya proses kita ada something wrong dekat situ. So kita kena solve benda tu dahulu. So bila kita buat program yang macam ni, maka tracing kita kena buat macam tu lah. You kena guess, kalau dia ni masuk dalam senarai, dia mesti ada data. So aku try display tengok. Kalau tak ada, maksudnya tak ada data. Bila display tak ada data, maksudnya data tu pergi mana? Sebab baca daripada text file tak ada error apa pun, maksudnya dia baca. So daripada situ kita boleh guess lah. Tapi you kena be careful bila kita baca. Saya kata dah penggunaan trim tu kena ada lah. Sebab record awak, kalau you perhatikan betul-betul record awak ni, you tengok dekat sini dia ada white space kat sini. So you mesti be careful sikit. So caranya you kena trim data ni lah supaya white space ni dia boleh abaikan. Dia boleh ignore. Okay, dia boleh ignore. So itu salah satu cara yang kita boleh buat lah, penggunaan trim. Maksudnya di sini, selain daripada you baca data, ni, maka you kena sebelum, okay, bila you baca data ni, so bila, of course kalau nak baca data daripada text file, you akan menggunakan next lah. Next token. Ini memang you akan gunalah. So bila you baca next token, dia akan pulangkan string. Okay, bila dia pulangkan string, kita tahulah yang ni dia akan pulangkan data dalam format string. String X. So maksudnya sini, bila you pulang next token, dia akan pulang ni, tetapi you kena trimkan data ni dahululah dengan menggunakan method trim. So bila you baca next token, maksudnya sini dia akan pulangkan, contohnya dah ni, bila you baca next token untuk apa nama awak punya brand, bermaksud nanti dia akan pulangkan data berjenis X ni, dia akan pegang data berjenis Colgate. Okay, dan kemudian katakan brand kita kat sini toothpaste lah. Dia akan keluar sini Colgate dan juga toothpaste. Okay, dia akan keluar. Tetapi bila dia keluar X ni, maksudnya jangan lupa kita ada white space kat sini. White space kat sini. So white space ni yang kita kena trim. Bermaksud kalau kita tengok, kalau kita represent macam ni, dia akan keluar macam ni lah. Dia ada white space kemudian Colgate. So white space ni kena be careful sikit. Kadang-kadang bila kita buat comparison, so bila kita buat comparison, tiba-tiba bila kita buat compare, kita buat if. Kita buat katakan is a X dot equal. Tiba-tiba dekat sini kita tak buat white space sebab kita jarang lah nak bubuh white space ni, terus kita buat Colgate. Okay, paste. Toothpaste kita buat macam ni. So bila kita buat Colgate toothpaste, so bila kita compile benda ni, dia akan anggap sebagai, dia akan pulangkan nilai false. Kenapa dia pulangkan nilai false? Sebab you compare dengan Colgate, nampak Colgate ni tak ada white space kat depan. Sedangkan X ni dia ada white space. So kita takut teraccident benda macam ni.
That's why penggunaan trim ni is lebih elok lah. So kalau you guna trim kat sini, so bermaksud bila dia baca, bila next token dia pulangkan Colgate dengan ada satu white space, bila dia jumpa trim bermaksud dia akan remove sama ada depan ataupun belakang. So bila dia remove benda ni, maka you akan dapatkan nilai Colgate. Bila you compare macam ni bermaksud dia akan pulangkan nilai true. Ni salah satu untuk comparison yang you have to be careful lah. Takut nanti kita akan ter-accident. Itu cara yang kita boleh lakukan. Boleh Sir, Ya. saya try lah. Saya kan suruh print daripada array list kan. Saya dah try juga but still tak dapat. Saya dah tanya orang and then dia orang pun kata saya punya coding ni tak ada problem tapi tak tahu kenapa tak boleh baca. Apa tak saya nak share screen. So saya tengok dia punya coding ni. Okay. Saya tutup saya punya screen dulu, lupa. Okay. Nampak tak? Okay. Saya buat macam ni lah. And then saya dah try run tapi dia tak keluar apa-apa pun tu. Saya punya coding dia macam ni tu. Awak print product list. Saya cuba tengok product list. Kerana product list ni awak punya array. Awak tak boleh print macam ni nah. Kenapa awak tak boleh print product list ni? Kenapa tak boleh? Sebab awak punya soalan awak, dia melibatkan berjenis reference data type. Awak kena faham soalan awak melibatkan reference data type. Reference data type bermaksud you ada satu kelas spesifik. Kalau kita tengok dalam soalan, satu kelas spesifik, nama kelas spesifik awak dalam soalan tersebut iaitu, kalau you perasan, iaitu nama kelas awak, nama apa, kelas apa? Saya tak tengok pula coding yang saya bagi kat awak. Saya tengok coding yang saya bagi dekat awak. So kalau you perhatikan awak punya coding yang saya bagi kat awak, okay, kita ada satu kelas iaitu kelas reference. Nama kelas kat sini adalah product. Okay, dalam kelas product ada satu method yang dinamakan sebagai toString. Method toString lah. Okay. So bermaksud kalau you nak print, bermaksud memang confirm you kena menggunakan method toString. You tak boleh menggunakan print macam ni. Kalau you print yang macam awak tunjuk kat saya ni, ini adalah khusus kalau dia melibatkan data yang bersifat primitive data type. Primitive data type maksudnya you tak create satu kelas baru untuk represent your object class, iaitu awak punya dalam kes ni product. So primitive seperti mana yang you buat dalam assignment saya tu. Dalam assignment saya yang melibatkan maksudnya tak ada special class, specific class. Okay, kalau you buat misalnya sebab dalam awak belajar array list dan juga linked list, saya bagi tahu bahawa ada dua approach. Sama ada kita menggunakan yang berjenis reference data type ataupun kita boleh menggunakan yang berjenis primitive data type. So dia ada perbezaan benda tersebut. So kalau ianya melibatkan reference data type, memang confirm kita tak boleh buat product list print macam ni je. Tak boleh. Memang kalau you buat begini dia takkan keluar, memang takkan keluar lah. Sebab dalam product list ni macam mana dia nak print sedangkan dalam tu kita ada data yang varies. Kan kita ada banyak data, produk dia di situ dia ada instant variable. Okey, kalau tengok ada instant variable, dia ada beberapa attribute yang you nak print banyak benda tersebut. So that's why dari segi awak nak buat ni bermaksudnya kurang tepat sikit, dekat sini pun tak tepat. Kemudiannya add product ni awak memang highlight, awak mansuhkan kan ni add product ni.
Sebab saya ada error lagi dekat bahagian soalan 6 Ada. tu. Kalau you buat macam ni, memanglah confirm dalam array list awak tak ada data. So that's why kita tak boleh nak simply both backslash. Kalau you bubuh simply backslash, add product, bermaksud awak belum lakukan proses untuk store data ke dalam list. Kalau you nak print, of course lah you print data, tak ada. Sebabnya, kita tak lakukan proses add lagi. So awak kena lakukan proses add terlebih dahulu. Selepas you lakukan proses add, barulah kita boleh print data tersebut. Sebab data dah ada dalam awak punya dalam awak punya list lah. Dalam awak punya array list tu maksudnya data dah wujud. Sekarang kalau data tak wujud, tiba-tiba kita nak print, so dari segi logiknya situ pun dah kita nampak lah ianya tak tepat lah. Bermaksud kita tak boleh nak backslash dan kita cuba run nak tengok dia punya output. Of course outputnya takkan keluar. Faham tak maksud saya? Oh. Awak tak boleh nak backslash benda-benda ni, yang analyze ni semua ni, awak nak backslash dan tiba-tiba you nak run, you expect you boleh tengok output. Of course lah outputnya takkan ada. Sebabnya you tak arahkan supaya data tu disimpan di dalam awak punya array list. So bila data tu tak ada dalam array list, macam mana kita punya expectation supaya array list tu boleh keluar output? Dekat mana dia nak ambil data tersebut sedangkan kita tak buat coding tersebut? That's why kita tak boleh nak, misalnya ni saya kata bila soalan dia bagi macam ni, sebab RP bagi bentuk soalan kat awak ni, dia combine semua ni dalam satu file. So bila dia combine dalam satu file ni, maksudnya you tak boleh nak menggunakan konsep backslash you tak nak buat. So bila you tak nak buat benda tersebut, bermaksud you jangan panggil. Kalau you panggil, dia akan menyebabkan berlakulah keadaan-keadaan yang kita tak nak. So dengan itu proses-proses ni you tak boleh backslash dan kemudian you nak run. You tak boleh run, setakat compile tak apa. Compile tapi dengan syarat you jangan run. Kalau run memang confirm lah tak ada jawapan. So you kena selesaikan dahulu awak punya ni, proses-proses kat dalam ni. Kemudian baru you boleh run. You hanya setakat ni, kadang-kadang bila buat, kita tak maulah sekali harung bila kita compile tu, saya faham. Kita tak maulah sekali harung bila kita compile, keluar sebanyak 100 error. So kadang-kadang kita cuba elak, that's why kita kena buat modul by modul. So caranya, kita hanya boleh setakat compile, tapi jangan run lagi. You hanya boleh compile. Bila you dah complete benda awak semua, then baru you run. Pada run situ, barulah kita boleh verify dekat mana berlakunya logik. Sekarang dah tinggal logik. Dia bukan lagi bersifat syntax error. So selagi syntax error, sebab sekarang kita cuba selesaikan bahagian syntax error terlebih dahulu. Bermaksud kita kena buat dahulu semua function yang diminta kat sini. Bila dah selesai, barulah kita boleh run. So itu yang perlu awak lakukan. Sekurang-kurangnya proses input yang perlu awak selesaikan adalah untuk jawab soalan yang, iaitu kalau awak tengok pilihan yang ada dekat sini, dekat menu selection awak, sekurang-kurangnya you mesti selesaikan proses A dan juga B. Kalau A berlaku, untuk maksudnya you mesti buat function selesai dahulu sekurang-kurangnya A. Maka yang lain-lain baru boleh buat. Kalau A awak pun tidak selesai, maka jangan lagi you run untuk buat pilihan B, untuk buat pilihan C, untuk buat pilihan D. Faham? Awak kena buat A dahulu. Function A mesti complete terlebih dahulu. Barulah you boleh buat untuk B, C, D, E dan juga F. Okey, tu yang perlu awak lakukan. Maksudnya selesaikan dahulu untuk peringkat untuk jawab soalan A. Iaitu dalam question number 1 tu, maksudnya selepas you ada buat read file tu, dalam read file tu, dekat situ kena ada. Iaitu dia kata bahagian-bahagian answer 1 begin here. You kena selesaikan yang ni. Sekurang-kurangnya 1 disiap dahulu. Okay? Barulah you boleh jawab question number 2. Selesaikan 1 ni dahulu. Okay? Bila you selesaikan awak punya question number 1, dia kata answer 1 begin here. So buat yang ni, then barulah you boleh cuba untuk run. Tetapi pilihan awak hanyalah pilihan 1 sahaja. That's why pilihan 1 dan pilihan kedua ni kena ada. Sebab pilihan kedua ni adalah untuk display balik. Kalau you perasan, pilihan kedua ni adalah untuk display. So bila you complete A dan juga B, then you compile, you run, maka you boleh buat pilihan A. Okay, dia baca daripada. Kemudian you boleh buat pilihan B untuk display balik produk tersebut. Kalau dia menjadi display, bermaksud proses untuk baca tersebut should be okay. Should be okay.
Kemudian barulah you boleh jawab lain-lain. Tetapi kalau you tak buat apa pun dekat A, tiba-tiba you nak cuba jawab B ataupun C, of course datanya tak wujud. Datanya tak wujud. Awak kena selesaikan sekurang-kurangnya A dahulu. Baru boleh jawab B dan seterusnya. Okay? So awak ni maksudnya sebab saya tengok kat sini, awak dah buat dah function untuk add product ni? Ada, tapi saya tengok ada error dekat situ, so saya Awak tak, memanglah kalau error awak tak boleh nak run. Kalau run memang takkan keluar output. Confirm takkan keluar output. So maksud saya yang tadi, kalau kita nak tengok dia punya output ni untuk cetak ni, okay, bila you nak cetak display ni, so bila you tulis dekat sini, bila you tulis dekat awak punya coding awak, okay, you kena pandai letak dekat mana yang you rasa you nak tengok sebab for tracing process. Okay, saya nak cerita sebenarnya susah kalau saya nak ni. Kalau duduk fizikal senang saya nak tunjuk. Okay, bila nak ni, saya nak imagine tu payah sedikit lah, nak betul benda ni. Tetapi apa yang saya boleh kata sini, awak perbetulkan dahulu untuk awak bahagian add record ni dahulu. Kalau ni betul, then baru awak boleh run. Selagi tak betul benda ni, jangan run lah. Memang takkan ada data lah, saya boleh kata macam tu. Okay, Dexter, thank you. Okay. Okay nah, yang lain cuba untuk buat ni sebab due date untuk submit untuk awak punya first assessment ni adalah pada hari Jumaat. Saya dah letakkan pada hari Jumaat lah. Okay, maksudnya hari Jumaat sebelum semester break tu you have to submit lah. Saya pukul 12 tengah malam. Okay, sebelum pukul 12 tengah malam boleh hantar benda tersebut. So saya rasa saya stop kat sini lah. So ada apa-apa nanti you boleh tanya saya. So cuma saya nak kita ada, okay tak apalah, dalam tutorial lah saya beritahu nanti besok. Sebab besok kita akan buat test nah. So kita akan buat test pula. Kita punya quiz 1. Awak punya component assessment awak yang kedua. So kita akan buat pada sebelah malam lah. Cuma get ready, tak apalah, dalam kelas tutorial besok saya akan maklumkan. Okay. So saya stop kat sini ya. So kalau ada apa-apa nanti boleh tanya saya. Okay, Assalamualaikum semua.